daripada definisi dah menceritakan air kumbahan yang kita ada. Okay, macam di unit kita ada kolam kumbahan ada 3 tu kan. So air yang keluar daripada kolam air tu adalah air yang bersih, yang bukan bersih yang kita boleh minum. Dia adalah bersih yang kita boleh lepaskan ke keluar. Okay. So yang seterusnya adalah air kumbahan. Air buangan yang mengandungi bahan organik seperti najis dan air kencing ternakan. So ini adalah maksud air kumbahan yang ada dekat ladang kita. Kalau kumbahan tu, dalam tu ada air kumbahan. Okay. Okay, pembentungan. Struktur bahan konkrit, tanah dan bahan tambak lain untuk mengalirkan dan kumpulkan bahan buangan tu. Okay, 3 kolam tu adalah pembentungan. Okay, kita akan tengok apa kolam-kolam yang ada untuk sistem kumbahan. Okay, tujuan kumbahan. Apa tujuan kumbahan ni? Supaya kita dapat melupuskan dan kita dapat selesaikan sisa dalam ladang kita. Nampak? Tujuan kita memastikan semua sisa buangan sama ada pepejah atau cecair dari ladang distabilkan terlebih dahulu sebelum dilepaskan keluar dari ladang bagi mengurangkan potensi pencemaran sekitar. So bagi tajuk ni kita akan terlibat dengan satu akta. Okay, nanti kita tengok akta apa. Okay, akta alam sekitar. Nanti kita akan tengok apa yang kita kena penuhi dengan alam sekitar tu. Okey, kepentingan kumbahan. Kita tengok apa kepentingan, kenapa kita kumbahan ni penting. Mengelak dari pencemaran alam sekitar dari segi pencemaran udara, iaitu bau busuk, tanah, tempat buangan dan air. Okey, so tanah tu daripada tempat buangan dan air adalah sistem parit dan sungai. Okey, air dari saliran sistem kumbahan dapat diproses menjadi air bebas dari najis dan selamat dilepaskan ke saliran awam dan sungai. Okey, maksudnya dekat sini air yang keluar tu, yang keluar ke ladang daripada ladang kita tu adalah air yang sama ada kita boleh guna balik dan air tu bersih dan bebas daripada kawalan bebas daripada pencemaran. Okey. Mengelak dari ladang menjadi tempat jangkitan penyakit. Yes, betul. Kalau kolam kotor akan jadi tempat jangkitan penyakit. Okey, kerana tiada saliran dan kumbahan pengurusan najis dan air kencing terbiar dan tidak diuruskan dengan baik. Okay, yang ini akan melibatkan banyak faktor. Okay, salah satu faktornya adalah jumlah ternakan. Kedua adalah pengurusan. Dan yang faktor yang ketiga ni yang sering kita tak pandang adalah struktur bangunan kita. Okay. Sekira anda tengok sebenarnya, kalau anda tengok di industri, lantai kandang dibuat sedikit condong. Apa sebab kenapa dibuat sedikit condong? Siapa boleh bagi jawapan? Macam mana you? Lantai kandang lembu dia buat sedikit condong. Sedikit condong. Senang nak bagi air mengalir. Yes, betul. Senang dah bagi air mengalir dan sisa tu mengalir ke longkang. Okey, dan kita kena ingat apabila kita ternakan lembu kita besar, dan tentu longkang yang dikeluar daripada kandang tu adalah longkang yang besar, bukanlah longkang yang kecil sebenarnya. Okey, kalau longkang kecil, sisa yang keluar tu tidak dapat menampung dengan kita punya kolam. That's why bukan daripada kolam saja dia dah tersumbat. Dekat longkang tu je pun even though dah tersumbat. Okey, sebab apa? Sisa lembu ni dia pepejal. Dia bukan air yang saja mengalir, dia tak macam air kencing. So tinja ternakan ni, dia punya sisa dia tu, dia datang dengan pepejal. So bila longkang kita kecil, pepejal tu akan mendap kat situ. Mula-mula dia akan mendap kat kolam. So kalau kita tak ada jadual pengurusan kumbahan yang betul, lama dia akan mendap sampai ke longkang. Sudahnya dia akan tersumbat dan juga banjir sampai ke kandang. Okey. Mungkin kalau anda pergi ke industri akan jumpalah. Okey, sepanjang cikgu sendiri ada kat industri dulu memang kita ada tengok struktur longkang, ada longkang yang pecah apa semua. Yang itu pun kita kena faktor, kita kena tengok. Okey, ini kita kena tengok ini. Dan kamu perlu hafal. Biasanya kalau keluar dalam exam, biasanya ni akan keluar lah. Okey, terdiri daripada air cucian dan najis ternakan, piawai air dia.
Okey, dan kita terikat dengan kawalan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekitar Efluent, Kumbahan dan Industri 1979. Apa yang ada? Apa parameter yang penting? Okey, kat sini ada dua parameter yang penting. Okey. Parameter A dan parameter B, PYA dan PYB. PYA itu adalah dalam kawasan ladang kita. Okey. Kawasan A ni boleh dikira sebagai kolam yang tak air ataupun saliran keluar daripada kolam yang tak air. Okey, dia tak masuk saliran keluar lagi Okey. B, kawasan luar tadahan. Maksudnya dia dah pergi ke luar ladang kita. Okey, itu yang kita kena tengok. Okey. Kalau kita tengok kan, dua-dua ada perbezaan yang ada parameter yang menunjukkan yang besar. Okey, dan ada yang sama. Kalau kita tengok suhu, kenalah suhu, dua-dua suhu yang sama 40. Mana dalam kolam ketiga pun 40, dan kolam keluar pun 40. Tapi biasa suhu ni dia tak memainkan peranan yang sangat besar lah. Okey, dalam apa-apa perubahan. Okey, pH. Okey, pH ni betul. Okey, kalau kita tengok PYA dia 6.0 ke 9.0 dan PYB ada 5.5 dan 9.0. Maksudnya dekat luar dia dah hampir sama. Okey. Dia kalau boleh dia kena, kalau ikutkan kalau manusia punya kumbahan dia pakai pH lebih daripada 7 sebenarnya. Okey. So dalam segi ternakan, sebab tu ladang perlu dibuat jauh daripada satu adalah sumber air yang bersih. Contoh macam air terjun ke sungai yang bersih. Lepas tu kita kena buat jauh sedikit. Lepas tu daripada kawasan perumahan. Okey. That's why kalau kita buat kalau kita buat di kawasan-kawasan ini, dia pencemaran tu boleh berlaku dengan cepat sekiranya kita tak ada pengurusan kumbahan yang sangat-sangat kuat. Okay? Sebab kita kena fikir, kalau kita buat dekat sungai, kalau kita buat dekat kawasan perumahan, satu, kalau kita tak uruskan, datang bau busuk. Okay? Yang kedua, kalau kita buat dekat dengan sungai, air yang sungai yang keluar tu dia bersih, kita punya ni tak dapat uruskan dengan betul, keluar memang kotor. Sebab kita buat lebih dalam, bila kita buat lebih dalam, perjalanan air ladang kita tu, air di kolam kumbahan kita ke utama tu dia agak jauh sedikit. Okay, dari situ dia dah boleh menampung lah sedikit sebenarnya. Tapi kena diingatkan, bila berjauh macam tu, kita pun mainkan peranan, kena juga selenggara longkang-longkang yang dekat luar tu, walaupun bukan di kawasan kita lah, tapi itu diirit sebab kita yang korek ladang-ladang tu kan. So kita kena selenggara lah. Okey, BOD, permintaan oksigen biokimia. Nanti cikgu akan terangkan apa dia. Okey, kalau kita tengok BOD 20 miligram 1 liter per liter Okey, per liter. Dan bila dikeluar kita kena 5 miligram per liter. Nanti cikgu cerita apa itu BOD. Okey, kita tengok pepejar terapung. Kita ada 50 megajoule pula, miligram per liter. Dan bila dia keluar, dia kena pastikan dapat 100 miligram per liter. Okey. Oil and grease. Okey, minyak dan grease lah. Yang ni jarang lah. Biasanya dekat ladang kita jarang lah, kecuali kalau kita banyak buat selenggara peralatan machinery kita di kandang-kandang. Okay, ada setengah ladang dia tak ada kawasan yang asing untuk buat selenggara. So dia buat di dalam kawasan kandang juga. So bila dicuci-cuci ada minyak dengan, kalau seboleh-bolehnya tidak detect lah dalam kolam yang ketiga. Okay, dan dikeluar sekurang-kurangnya dia tak lebih daripada 10. Okay. That's why dekat luar ni kalau kita tengok PIY ni, PIYA tu tak berapa ni sangat lah. PYB yang kita kena tengok betul-betul tengok. Sebab PYB ni adalah air yang keluar daripada kawasan kita. Okay. Tengok COD. COD adalah permintaan gas oksigen kimia. Cikgu akan terang juga. Ada satu slide cikgu akan terang. Dan sekurang-kurangnya dekat PYA dah ada 500 mg per liter.
Dan di PYB sebelum-sebelumnya tiada langsung lah. Okay. Nanti cikgu akan ceritakan apa COD dan BOD. Yang dalam untuk tajuk ini yang penting yang kita kena tahu adalah pH, BOD, pepejar terapur dan COD. Cikgu akan terangkan. Okey, BOD, permintaan oksigen biokimia. Okey, tengok sini Jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mekanisme untuk mengurai bahan organik dalam air. Okey, ini adalah keperluan oksigen yang perlu ada dalam air tu. So, lagi banyak keperluan oksigen, lagi banyak penguraian itu boleh berlaku. Okey, diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik mudah urai yang ada di dalam kolom bahan ni. Dia boleh katakan bila kita ambil BOD ni, dia ada satu sumber organik yang itu dikatakan tadi oksigen yang akan membantu proses penguraian. Okay? Melibatkan penyukatan oksigen yang telah digunakan oleh mekanisme mikrob, terutamanya bakteria, untuk memeruputkan bahan organik yang terdapat dalam kumbahan pada keadaan yang hampir sama dengan keadaan semula jadi. So that kalau kita tengok air di mana, di sungai ke apa ke, semua ada bacaan BOD masing-masing. Sebab dalam tu ada bahan organik yang dibantu oleh oksigen untuk proses penguraian. So bila di ladang, bila di tengok PYA tadi, BOD dia adalah, kita tengok balik, BOD dia adalah 20mg. So daripada 20mg ni, dia kena ada 20mg tu supaya dia boleh menguraikan semua sisa-sisa yang ada dalam kita punya kolam kumbahan yang ketiga. Okay, dia terurai, dan bila dia keluar kawasan tadahan, dia ada lebih kurang 50mg, 50 per liter, dia akan bantu menguraikan lagi. So air yang keluar tu dia akan betul-betul bukanlah betul-betul, dia akan kelihatan lebih bersih lagi lah. Okay. Okay, ujian utama untuk menilai kepekatan dan kekuatan air buangan domestik, industri dan pertanian dari segi kandungan oksigen diperlukan untuk perebutan bahan organik. Okey, senang ingat, BOD ni adalah bahan organik yang dibantu oleh oksigen untuk proses penguraian. Okey, nilai oksigen kimia yang tinggi bermaksud kumbahan mencerna semua larutan oksigen semula jadi dalam air. So kalau bahan kimia mikrob ni tinggi, so dia akan membantu lagi proses perebutan tu. Okey, ini akan berkesan penghapusan hidupan akuatik dan menyebabkan air menjadi septik dan mengeluarkan bau. Okey, sekiranya terlampau tinggi, okey, sekiranya kalau dia dah keluar ke air biasa, dia punya BOD ni sangat tinggi dan tidak bagus, dia akan menyebabkan pencemaran lah. Okey, dan air dan merosakkan hidupan akuatik lah. Okey, ujian ini dilakukan dalam makmal dan membuatkan perantaran dengan membuat perantaran air kumbahan. So BOD ni kita tak boleh buat di ladang sebenarnya. Kita perlu ambil sampel air kumbahan. Nanti juga ajar macam mana kita nak ambil air sampel tu. Dan kita perlu hantar ke makmal. Okey, COD, permintaan oksigen kimia. Okey, jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh badan organik yang terkandung dalam air. Okay, yang ini COD adalah permintaan oksigen. Oksigen pula yang digunakan untuk mengurai pula. Okay, mengurai kuantiti oksigen diperlukan. Maksudnya berapa oksigen yang diperlukan. Okay, yang tadi BOD adalah bahan organik. Okay, bahan organik yang diperlukan. COD ni adalah oksigen, bilangan oksigen yang diperlukan. Okay, mengukur kuantiti oksigen yang diperlukan oleh ejen peroksida untuk bahan organik menjadi karbon dioksida, air dan amonia. Okay, dia akan menukar proses tu. Dia ada unsur-unsur dia tu. So unsur-unsur tu cikgu tak tulis dalam ni sebab unsur tu pun tak penting. Kalau ada tulis dalam ni pun cikgu nak terang pun susah dan korang pun susah nak faham. Okay, nilai COD selalunya lebih besar daripada BOD. So COD ni dia kena lebih besar daripada BOD. So kandungan oksigen dia kena lebih banyak daripada kandungan bahan organik, supaya penguraian tu akan lebih cepat berlaku. Okay, penguraian sisa tinja tu akan cepat berlaku lah. Okay, disebabkan lebih banyak bahan organik yang boleh diuraikan oleh ejen peroksida berbanding dengan ujian BOD yang hanya mengurai bahan-bahan organik bersekat sekali menjadi. So COD ni akan bantu juga. Permintaan oksigen kimia ni dia akan membantu dalam proses penguraian tu lagi. Okey, sebab tu kalau boleh ada setengah ladang-ladang besar
Dululah, sekarang ni cikgu dah tak perasan dah. Dulu kalau dia punya mempunyai ke kolam pengurusan kolam kumbahan yang betul-betul bagus, yang betul-betul kuat, yang betul-betul berjadual, di kolam yang ketiga sebenarnya dia boleh menternak ikan tau. Menternak ikan. Sebab air dia dah betul-betul cantik. Tapi sekarang ni dah 10 tahun cikgu dah tak perasan tak ada ladang yang buat macam tu, ladang dan ternakan. Tapi dulu-dulu yang mana zaman cikgu belajar dulu, cikgu pergi lawatan, memang ada ladang yang buat macam tu. Okey, ujian ini lekat di makmal dengan membuat penghantaran air kumbahan. Sama tak? BOD, COD kita kena hantar ke makmal sebagai satu mendapatkan data dia berapa COD dengan BOD di ladang kita sebenarnya. Okey. Okey, kita pergi pada pepejal terapung ataupun suspended solid. Okey, sisa pepejal halus yang terapung di dalam kolam kumbahan iaitu sisa-sisa halus. Okey, kalau kita tengok tinja memang ada yang mendap tetapi ada yang terapung sedikit. Okey, itu adalah sisa pepejal terapung yang betul-betul tapi halus lah, kadang kita tak nampak. Okey, ujian ini dilakukan di ladang dengan beberapa peralatan dan bahan iaitu kita akan pakai timbang digital dan kertas limus. Sebenarnya kalau ikutkan bukan dibuat di ladang, di makmal ladang lah sebenarnya. Sebenarnya timbang digital ni kita kena ada satu timbang digital yang scientific punya timbang digital tau. Dia elektronik tapi dia ada penutup kiri di keliling tempat timbang tu supaya dia tak ada angin yang boleh menyebabkan bacaan tu lari. Okay, sebab dia sangat-sangat sensitif. Cikgu tak rasa ada di ladang sebenarnya. Tapi kita boleh aplikasikan dengan timbang digital biasalah. Cuma bacaan dia akan sedikit lari. Okay, caranya adalah kita sediakan peralatan dan bahan. Okay, yang ni semua ambil maklum cara kaedah ni sebab anda nak kena buat laporan nanti. Dan ujian amali pun nanti akan ada benda ni juga. Okay. Okay, air sampel, ambil sampel sisa air kumbahan. Kita dah ambil air sisa sampel. Tuang sedikit sampel di atas kertas limus. Semua tahu kertas limus macam mana? Yang Merah biru tu. Yang bentuk bulat warna putih. apa dia? Warna putih. Warna putih bulat, halus-halus je kertas dia. Kalau kat makmal sains tu dia guna untuk jadi filter. Kalau buat dia kaji tu. Oh, tahu. Dia guna untuk filter air apa semua tu. Halus je dia punya kertas. Betul asid semua tu kan. Yes. Okay, tu kertas limus So, kita tuang sikit sisa kertas limus. Lepas tu kertas limus tu kita timbang di atas timbang digital ni. Okay, sebab kita akan dapat bacaan memang gram, betul, sangat-sangat gram. Okay, lepas tu kita akan keringkan. Kita bukan keringkan di bawah cahaya matahari kita akan keringkan di bawah tempat yang redup. Kalau kita keringkan di bawah cahaya matahari, takut sisa-sisa pepejal yang kertas limus tu dia akan terurai terus. So dia bacaan kita akan lari. So kita kena letak kat suara redup 6 ke 12 jam. Tapi sebelum ni yang cikgu buat dengan senior kamu, kita ambil bacaan dekat ladang. Biasanya kita 6 jam tu dah dapat dah kering lah. Okay, kering tu sampai kamu boleh pegang kertas limus tu jadi ringan tau. Bukannya dia jadi berat lagi, tapi kamu nampak tumpuk air tu. Okay, lepas tu kita akan timbang semula kertas limus tu. Okay, so that kita akan dapat bacaan dekat situ. Berapa gram sisa pepejal yang ada atas kertas limus tu. Okay, itu adalah kita nak buat kaedah ujian pepejal terapung. Okay, seterusnya kita pergi pada pH. Okay, pH kumbahan yang segar biasanya lebih daripada 7. Saya cakap dia biasanya kalau kolam kumbahan manusia, pH dia adalah kena lebih daripada 7. Okay, kumbahan sedikit bereaksi disebabkan oleh proses aerobik. Sebab tu dia berubah sebab tu jadi lebih daripada 7. Sebab apa? Proses anaerobik, gas metana, CH4, karbon dioksida, CO2 dan hidrogen sulfate H2S dihasilkan. Masa proses dalam kolam anaerobik,
Nanti dah ada 3 kolam, cikgu cerita apa kolam-kolam dia. So kolam-kolam ni, kolam anaerob ni dia berfungsi untuk menghasilkan gas metana, karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Okay. So gas ini yang akan memberi nilai berasid kepada kumbahan. Sebab tu dengan kehadiran gas-gas ni, dia akan menjadikan pH dia akan jadi perubahan pada pH air kumbahan kita tu. Okay, dan kita seperti tahulah yang ini boleh buat di ladang dengan kita ada pH meter dan bika. Asalnya semua ada semua tahu pH meter macam mana. Dia sama je macam termometer. Kita letak je dia punya sensor tu dekat air, nanti dia akan dapat bacaan. Okay, salah satu contohnya cikgu ada dekat sini, pH meter. Tapi yang ni pH meter untuk boleh ikut untuk air juga. Moisture, temperature, measuring pH of soil, pH measurement, macam ni. Okay, kat cikgu ni pun ada. Tapi cikgu punya ni dia, sebab cikgu ada ni untuk untuk check pH tanah, tak pun nampak. Cuba contoh tu. Okay. Okay, macam ni lah contoh. Macam ni. Dia ada sensor dia. Tu dah ada tempat bacaan dia. So bila kita letak cara kaedah dia adalah kita akan sediakan bahan dan peralatan. Kita letak simpan air, ambil simpan air kumbahan tadi tu, kita tuang dalam bika. Tu kita letak pH meter. Okay, sensor dia ni pastikan terendam lah dengan air tu dan kita dapatkan bacaan dia. Okay, pH meter ni tak mahal pun. Yang ni lebih kurang 50 lebih kot cikgu beli. Baru sampai 2 hari lepas. Okay. So itu adalah kaedah kita mendapat bacaan pH meter. Dapat bacaan pH lah. Okay. Okay, selesai pH. Okay, kita tengok apa ciri-ciri sisa buangan kita, sisa buangan di ladang. Kandungan najis bergantung pada kandungan bahan makanan yang diberi. So, sama juga manusia, apa yang kita makan itu akan keluar. Sama juga macam ternakan. Apa yang ternakan makan, dia cerna. Okay, apa yang tak cerna, dia keluar. So, kita tak boleh nak ambil sapu semua ladang adalah sama pengeluaran dia. So kita ambil secara umumnya sebuangan. So kat sini ada lembu. So total solid dia adalah 3 ke 6%, iaitu solid ni adalah pepejal. Pepejal je 3 per 6%. Okey, macam mana nak kira? Contoh. Dia tak ada pengiraan lah, tapi ni cikgu bagi contoh. Sekiranya sisa kita timbang adalah seekor ternakan, contoh dia akan keluarkan lebih kurang 10 kilo, contoh 10 kilo. So 3 per 6% tu adalah dia punya pepejal. Okay, total validated votidated solid. Mana votidated solid ni adalah sisa pepejal yang boleh diuraikan lah. Okay. Klegi nitrogen, selulus, lignin dan hemoselulus. Yang ni tak perlulah 3 ni. Ni adalah ejen-ejen lah. Okay, macam cikgu tunjuk tadi. Okay, macam kandang kambing. Macam kandang kambing sebenarnya kita bukanlah jarang. Sepanjang cikgu masuk dalam dunia ternakan, ternakan kambing adalah satu ladang ternakan yang kita tak menggunakan kolam kumbahan sebenarnya. Okay, ada tu ada. Maksudnya bukan ada kolam kumbahan. Maksudnya kita sisa dia tu senang kita nak uruskan sebenarnya. Okay. Sebab apa sisa ternakan kambing ni senang kita nak uruskan? Siapa boleh bagi jawapan? Sebab tahi dia berketul-ketul. Okay, ketul-ketul dan cair. Ternakan cair. Dia ternakan kambing, dia punya sisa ternakan dia tu dia lebih kering daripada sisa lembu. Oh. Okay.
kering. Okey, dia bukanlah terlampau kering, dia adalah juga lembab tapi dia lebih kering daripada sisa lembu tadi tu. Okey. That's why dia mudah diuruskan. That's Dia why. hanya kencing kau orang. Apa dia? Air kencingnya tak sebanyak air Air kencing. kencingnya pun kurang, betul. Yeah. So that's why sisa ternakan kambing proses kaedah yang sesuai zaman cikgu kerja dulu. Kita nak senang menguruskan proses. Kita skop je sisa ternakan yang ada bawah kandang, terus masuk dalam guni, lepas tu terus jual. Okay? Tapi tinja kambing ambil masanya lama kalau kita tak misingkan dulu tinja dia tu. Ya, yeah, betul. Dia keras dia macam majun, dia jadi keras. Jadi keras. Itu salah. Tak seperti Lembu. sisa lembu ya. Dia mudah sikit walaupun dia banyak air. Ya, yeah, Okey. betul. Teruskan. Okay. So that's why dari segi pengurusan that's why sisa kambing is more senang lah kita nak uruskan. Tetapi kalau kita terus macam cikgu dulu, sebab apa cikgu cakap cikgu terus masukkan dalam guni, sebab kita tahu kita ada buyer yang akan datang selalu ambil beli. Tapi kalau kita tak terlampau awal, dia akan merepot lah, sebab ada proses dalam tu ada proses dia dah, bila kita masuk dalam guni dan kita simpan di kawasan redup, dia dah boleh jadi proses pengomposan, bukan pengomposan lah, penguraian dan pengomposan lah. That's why guni tu akan jadi repot sebenarnya. Okay, bagi macam ladang kita sebab kita skop tinja dan kita terus proses. Cuba korang bayangkan kalau kita tak gunakan kaedah atau kita guna kolam kumbahan kita yang kecil sikit tu kan. So that kita punya kerja akan jadi lebih sukar. Okey, walaupun kerja pembersihan kita kena buat hari-hari kandang kita bersih, tetapi in the next kita kena kolam akan cepat mendap. Okey, sebab tengok juga dengan bilangan. Okey, untuk buat kolam kumbahan ni bukan suka-suka kita boleh buat kolam kumbahan sebenarnya. Dia ada mengikut bilangan ternakan. Cikgu tak pastilah nota ni ada ke tidak. Nanti cikgu akan check balik. Tapi nanti cikgu akan sharekan juga berapa. Dan cikgu ada formula Excel benda tu. Berapa ekor ternakan, berapa hari dia boleh keluar, berapa liter satu hari sisa dia, dan berapa dan satu kolam tu berapa dia boleh menampung. Okay, that's why kalau kita ada banyak ternakan, kolam kita kecil, dia sekiranya kita tak uruskan dengan betul, kita buat proses pengurusan kolam kumbahan yang tidak betul, kita tak buat bersihkan kolam bila dah mendap apa semua, so dia akan berlaku satu kolam kita tidak berfungsi dan air sisa yang keluar tu daripada kolam ketiga tu tidak mengikut piawai lah. Okay, ini secara umumnya beberapa parameter lah. So kita tumpukan kepada feedlot dan tenusu. Okay, kalau kita tengok feedlot 0.87, tenusu 0.42, dia punya BOD. Dia punya kita tengok COD pula dia ada dekat sini 8.8, dia tenusu 2.2. So cikgu cakap tadi lah, setiap ni dia ada perbezaan. Okay, yang ini ada nampak kita tengok kadar air buangan ekor per liter. Okay, kalau kita tengok sisa tenusu paling banyak keluar. Okay, tetapi kalau kita tengok yang banyak keluar ni adalah sisa yang lebih cair lah sebenarnya. Okay, dan sebenarnya kalau kita tengok feedlot dengan tenusu pun sebenarnya, walaupun kita kategorikan feedlot ni adalah dia duduk dan makan yang banyak, tapi sebenarnya dari segi pemakanan kalau kita tengok betul-betul, tenusu memerlukan pemakanan yang lebih banyak daripada feedlot sebenarnya, sebab dia mengeluarkan hasil. Lagi-lagi bagi ibu yang sedang bunting lah, maknanya dia keluarkan susu, lepas tu dia pula tengah mengandungi anak, so dia perlukan banyak tenaga. So bila banyak tenaga, dia perlukan banyak makanan. So banyak makanan yang bernutrisi. So bila banyak makan, sisa pun akan lebih banyak. Sebab tu kadar air buangan untuk seekor tenusu 8 hingga ke 100 liter sehari. Okay, untuk feedlot adalah 62 ke 80. Okay, nanti cikgu tunjuk lagi. Okay, ciri-ciri kolam kumbahan.
Okay, yang pertama adalah track box. Track box ni adalah dia ada satu, kalau kita tengok satu, bila kamu tengok longkang, dan ujung longkang tu dia ada bentuk persegi. Okay, untuk kolam kumbahan yang ini, dia ada track box, dia akan ada pagar sekali. Tu kan ada pagar, dia macam ada satu dipanggil kalau Penapih. bukan penapih. Kalau tengok kat empangan kan ada penutup air tu kan. Macam tu juga. Yang dekat trapboard ni dah ada tutup juga. So that untuk elak macam contoh kita nak uruskan kolam kumbahan kita. Kalau kita nak urus kolam kumbahan, kita nak cuci ke apa, so kita tutup dengan trapboard ni dahulu. Supaya tak ada sisa-sisa yang baru masuk ke ladang. Yang kedua tadi cakap penapis ni pun betul sebenarnya. Kita ada satu lagi dipanggil track box juga. Dia bukan track box, dipanggil saya tak tahu nama dia apa. Tapi dia function untuk tapis lah. Kita taruh dekat reaction track box ni, ataupun kita taruh dekat section pit ni. Bila sisa lalu, sisa yang berat dan mendap dekat track box ni, kita boleh angkat dan kita boleh buang. Okay, biasanya kalau tengok sistem penapis ni berada dekat rumah-rumah sembelihan. Okay, dia akan ada sisa-sisa tulang yang terikut sekali. Okay, section pit ni adalah bentuk persegi juga, tapi yang ini sebelum masuk ke kolam kumbahan. Hume pipe ni adalah bukan gelombong, pipe simen tu, pipe konkrit, dia pasang kolam ke kolam-kolam tu. Itu adalah fume pipe. Kolam satu adalah anaerobik, kolam dua adalah fakultatif, dan kolam ketiga adalah aerobik. Kita tengok sini. Track box fungsi sebagai pemerangkap sisa rumput dan sampah, saya cakap tadi. Betul juga kawan-kawan cakap tadi, track box juga. Kita akan tapis kat situ. Tapi kalau tengok gambar ni, dia ada pintu tau. Dia macam pintu empangan, dia akan tutup. Lepas tu baru kita angkat sisa tu. Okay, section pit adalah seterusnya adalah persegi tapi dia lebih besar, berfungsi sebagai penerima pertama sisa dari kandang ternakan. Biasanya section pit ni kita akan buat total dia konkrit. Bawah lantai dia pun konkrit. Okay, supaya senang kita nak buat proses macam. Tapi dia tak dia tak dalam lah macam 3 kolam yang lain tu. Okay, Hume pipe, macam cakap ni Hume pipe ni. Kalau bahasa kampungnya dia disebut kelombong kot. Tapi dia konkrit lah. Dia pipe konkrit. Okay. So dia fungsi dia salib air daripada satu kolam ke kolam-kolam. So tadi kita akan ada 3 kolam. So akan jadi 2 Hume pipe yang kita kena tanam sebagai perantara. Okay, kita tengok kolam pertama. Ada itu dipanggil kolam aerobik, ataupun dalam bahasa lain kita panggil lagun aerobik. Menerima air buangan yang banyak mengandungi bahan organik sehingga zon aerobik tidak wujud. Okay, dia adalah kolam yang mula-mula sekali dapat sisa selepas bukan, dia adalah yang kedua lah selepas section pit tadi tu. Okay, so penguraian bahan organik berlaku melalui pencemaran aerobik dan bahan bakteria menurun, asid meruap dengan karbon dioksida dan gas metana. Kita tengok kalau kita tengok dekat sini, kat sinilah berlaku prosesnya. Sebab tu kalau kita tengok bezakan kolam pertama hingga kolam yang last tu dia beza. Kolam pertama ni penguraian dia berlaku. So apa yang diurai tu dia akan mendap dan dia akan urai dekat situ. Okay, that's why kalau buat nanti kalau kamu belajar lebih tinggi, iaitu menyusun jadual pengurusan sisa kumbahan. Okay, yang itu kalau kita tengok banyak kita akan banyak fokus masa pada kolam yang pertama. Sebab kita akan bersihkan kolam mendapan yang pertama ni akan jadi lebih lama sebenarnya. Sisa mendap akan lebih banyak di kolam pertama. Okay. Kedua adalah lagun fakultatif ataupun kolam fakultatif. Menangani 2 zon, iaitu zon aerobik di atas dan zon aerobik di bawah. Di lapisan aerobik, alga fermentasi menghasilkan oksigen. Dan lebih banyak lagi karbon akan dihapuskan di zon aerobik melalui fermentasi dan gas metana. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada jadi 2 lapisan. Lapisan kat bawah dia masih lagi aerobik, dia akan masih lagi berlaku penguraian, tapi tidak sepenuhnya lah. So bahagian yang atas sahaja
yang akan yang akan membantu lagi penguraian, cepatkan lagi penguraian dengan menghasilkan oksigen. Okey, lepas atas yang menghasilkan oksigen. Okey, oksigen tu digunakan oleh aerobik kat bawah untuk mempercepatkan lagi proses penguraian tu berlaku. Okey, boleh tak proses penguraian tu berlaku di lapisan aerobik? Boleh juga, tak ada masalah. Okey, tapi biasanya yang ini dia akan berlaku mendapan juga, tapi tidak sebanyak macam kolam yang pertama tadi. Okey, dalamnya sesuai adalah 1.2 hingga 2.5 meter lah. Okey, besar, luas tu bergantung pada tenakan yang kita nak ternak lah sebenarnya. Okey. Okey, yang terakhir adalah kolam aerobik. Bahan organik distabilkan secara simbiosis. Kedalaman lagu mempengaruhi tahap penerimaan cahaya tidak melebihi 1.5. Bakteria dan alga distabilkan bahan organik. Keperluan matahari penting membantu proses oksigen dan alga. Okey, dua faktor penting iaitu kekurangan air dan kedalaman lagun dalam operasi lagun ini. Air buangan keruh kecuali penggunaan air yang tinggi. So dekat kolam ketiga ni adalah proses yang terakhir berlakunya penguraian. Sebab tu dia perlukan cahaya matahari tetapi tidak terlampau dalam. Sebab sekiranya terlampau dalam, dia akan memusnahkan mikrob-mikrob yang ada di dalam kumbahan tu lah. Okay. Sebab tu kalau kita tengok di lagun yang ketiga, lagun aerobik ni, air dia akan lebih sedikit bersih lah. Okay, berbanding daripada yang ketiga tu. So sistem mendapan pun dia akan kurang berlaku. Okay, sebab tu kat sini kalau kita tengok, dia tak berlaku proses aerobik, tak berlaku proses anaerobik. Okey, sebolehnya tidak berlakulah di sini. Okey, supaya kalau sekiranya berlaku, maksudnya dekat sini dia banyak lagi sisa mendapan yang kita kena uruskan di kemudian. Okey. Kita ingat dua faktor penting iaitu kekurangan air dan kedalaman lagun dalam operasi lagun ini. So kekurangan air ni pun memainkan satu peranan yang penting lah. So sekiranya air yang terlampau keruh, maksudnya dia ada sisa pepejal lagi. So dia dekat sini dia tak berlaku lah dah proses anaerobik. So dia akan berlaku mendapan yang sangat banyak lah. Okay. So proses anaerobik tu hanya berlaku pada kolam pertama, kolam kedua saja. Kolam ketiga tidak boleh berlaku. Okay, kalau kita bersihkan kolam kumbahan, kolam ketiga pun masih ada banyak mendapan, masa proses anaerobik tu dah banyak berlaku dekat situ sebenarnya. Okey, ini adalah pandangan sisi. Okey, kalau kita tengok kita ada kat sini kolam yang pertama, seboleh-bolehnya lebih dalam sebab berlaku proses mendapan. So biar banyak mendapan kat sini. Sebab tu cikgu cakap tadi, untuk kolam pertama dia akan banyak kerja pembersihan. Bukan banyak kerja, dia ambil masa yang lama sebab banyak mendapan berlaku. Okay, lepas tu dia akan pergi kolam yang kedua. Saya cakap tadi dia bersaiz 1.2 hingga berapa tadi? 1.2 hingga 2.5 meter, iaitu lebih kurang 7 kaki lah. So ini adalah pipe yang tengah ni, fume pipe. Okay, dan air yang keluar ni bersih lah saluran awam. Dan kita kena ada benteng Satu benteng ni mengelak air kumbahan ni melimpah. Yang kedua, kalau kata pipe kita ni tersumbat, dia akan melimpah lah kalau kita tak ada benteng yang tinggi. Kedua, dari faktor keselamatan lah, tapi dia bahaya jugalah. Lagi bahaya kalau macam kita nak ambil sisa kumbahan, kalau kita bergurau kat situ tak tentu ala, boleh jatuh lah. Okay. Okay, ni contoh. Okay, ni tadi kita tengok sini daripada pandangan atas pula. Daripada kandang, track box, lepas tu bagi section pit. Lepas tu aerobik, fakultatif aerobik. Okay, sorry, ejaan sikit saya lah. Kenapa dekat sini pipe kat sini pipe ujung sebelah sini, yang ini pipe kat ujung sebelah sini? Siapa boleh bagi jawapan? Tak tahu lah cikgu. Kenapa dia tak buat sebelah-sebelah kat sini pun boleh, kat sini boleh, ataupun pipe kat sini, lepas tu pipe kat sini. Okey. Dia kena buat macam ni supaya proses ni berlaku dalam satu kawasan yang besar. Okey, sekiranya kalau saya cakap pipe merah ni dekat sini, proses fakultatif yang proses penguraian berlaku dalam fakultatif ni berlaku dekat sini saja. Okey, sepatutnya untuk lebih bagus lagi sebenarnya, section pit ni dekat sini.
Okay, dia akan sambung kat sini. Sebagusnya lah. Tapi sebab kalau cikgu buat sambung kat sini, cikgu akan makan ruang lagi slide ni. Tapi sebolehnya, ya. Cikgu pergi slide tadi tu, jap. Okay, sebolehnya yang ini dia dekat sini tau, sambungan dia. Supaya apa? Apa cikgu cakap? Daripada section pit ni, dia akan pergi sini. Proses ni berlaku kat sini. Berlaku ni panjang. So, bila berlaku ni panjang, so banyak mendapan berlaku dekat sini, kat Nairobi. Kita cakap tadi, kolam pertama adalah kolam yang mendapan berlaku penguraian dan mendapan dan berlaku penguraian. Okay. So, bila kat sini banyak yang benda dia boleh, banyak benda dan mendap dan dia boleh uraikan bawah ni. So, dia pergi sini dan kat sini pun dia banyak lagi proses boleh banyak berlaku. Sampailah ke sini dan air ni, air ke tempat awam ni dia buat tepi ni. Okay, boleh faham So, kalau kamu lukis kolam kumbahan, lukis dia di hujung sini. Part ni di hujung-hujung. Okay? Okay. Okay, pengambilan sisa kumbahan. Okay, ni kena tengok. Nanti insyaAllah kalau ada, dan ini pun masuk amali korang. Masuk amali dan masuk dalam laporan jugalah. Okay? Okay, mengapa sampel air diambil? Satu, untuk dapatkan bacaan-bacaan parameter tadi Okay, kedua, kita nak buat pemantauan tahap kualiti air ladang kita, air kumbahan di ladang kita. Okay, seterusnya adalah kesan kehadiran organisma yang bahaya. Maksudnya kalau ada terjumpa mikrob-mikrob yang tidak diperlukan. Dan mengetahui status kolam kumbahan kita, sama ada dah terlebih mendap ke, ataupun dah terlampau banyak sangat COD ke, BOD ke. Okay. So, proses kerja yang pertama adalah sediakan peralatan. Kita akan tengok apa peralatan dia. Kena pasti lokasi dan kolam. Gunakan telescopic rope dengan yang disambung dengan botol. Okay, cikgu tunjukkan apa itu telescopic rope. Adakah gambar? Okay, cikgu tunjukkan. Okay, ambil sampel air kolam di section pit. Ambil yang pertama di section pit. Yang kedua seterusnya ambil di kolam 1. Okay, ambil sampel air saluran masuk dan keluar di kolam 1. Ambil sampel berikutnya secara rawak di sekeliling kolam. Rawak macam mana nanti cikgu akan cerita. Cikgu dengan merajah. Lakukan langkah sama pada kolam yang seterusnya. Mana kita dah tadi ambil section pit, kita ambil dekat air keluar masuk. Lepas tu kita ambil secara rawak. Kita ulang keluar masuk ni dekat lagi 2 kolam. Okay, pastikan setiap sampel di label ikut kedudukan yang semasa. Maksudnya kalau kita ambil kat kolam pertama, air masuk. Okay, kita tulis kat botol tu. Semua sampel dihantar 3 makmal untuk diuji. Okay, botol sampel air tak perlu besar-besar, sikit je. Tapi botol ni kita tak ada lah kita tak ada dekat ladang kita. Tapi insyaAllah nanti kalau kita buat dah boleh balik kuliah nanti kita akan buat lah. Tapi kita akan pakai botol biasa saja. Okay, telescopic rope and glove ni, telescopic rope dah satu rope yang kita boleh panjangkan supaya kita boleh ambil di bahagian tengah. Dan tisu untuk lap lah. Okay, telescopic rope ni dia macam panjang macam ni Kita akan ikat telescopic rope ni dekat ujung dengan tali. Lepas tu kita akan ambilkan di tengah. Okay, dan kita akan record lah label. Dan secara rawak tu kita ambil macam mana? Okay, kat tepi ni satu, setiap bucu ni satu. Dan yang ni, yang tengah-tengah ni, nombor 5 ni, kita ambil di tengah-tengah. So sebenarnya 1, 2, 3, 4 ni tak ada masalah. Biasanya sebab kalau benteng rendah, kita bukanlah boleh masuk kolam. Maksudnya kita boleh ada di tepi-tepi benteng tu untuk ambil je sikit kan. Tak ada masalah. Tapi untuk yang nombor 5 ni, kita kena ambil menggunakan telescopic rod tadi. Okay. Kalau telescopic rod tu, macam mana lah kita nak ambil tengah-tengah tu kan. Okay, ini adalah beberapa gambaran kolam yang tidak selenggara dengan baik lah. Okay, kalau kita tengok tidak selenggara baik, ada papan lah Tengok sebesar-besar, sisa pun ada. Okay, nampak dia buat benteng pun kecil. Nampak dia dah keluar. Bila dah keluar ke pipe air utama ni, ke sumber air utama, nampak dia kotor kan sumber air. Macam ni, okay, nampak dia track box dia berfungsi.
Okay, dia trap semua sisa pepejal. Okay, memang sangat bagus. Dan nanti dia akan membantu, okay, sekiranya kalau macam tak ada track box, boleh tak kalau kembang fungsi? Boleh. Tapi dia akan membeban sikit lah pada kolam pertama. Tapi sekarang ada track box. Okay, ni lah bagus. So sisa ni kita boleh guna semula untuk jadikan baja. Okay, yang ni adalah kolam yang ketiga dan ni bagus lah, hijau je kan. Okay, maksudnya ada sumber tu hidup dalam tu, microbe tu hidup dalam tu So itu saja daripada cikgu untuk kolam kumbahan. So kita akan tengok kepada kamu punya amali dan kamu punya laporan. Sekejap Okey, untuk amali apa objektif amali yang kita buat adalah kita akan mengenal pasti kumpulan piawai A dan kumpulan piawai B. Maksudnya kamu kena tahu dah berapa parameter untuk A dan parameter untuk B. Okay. Kena pasti had-had parameter diukur, kena pasti berapa bilangan-bilangan dia, dan kena pasti kaedah yang betul dalam mengambil sampel dan membuat ujian sampel. So sebenarnya untuk amali ni kamu akan buat dengan Cikgu Saleh nanti secara lisan. Okay, dan apa yang kamu perlu tahu adalah berikan maksud COD dengan BOD tadi tu, dan cikgu dah bagi tahu tadi. Kamu beri maksud dia COD dan BOD. Okay, lepas tu kena pasti kaedah pengambilan sampel air kumbahan. Okay, kat mana kita nak ambil, okay, guna peralatan apa kan. Okay, tadi kita cikgu ulang balik, kita guna botol, kita pakai teleskopik rod. Okay, tu kalau nak pakai glove, sebolehnya pakai glove. Tu kita pakai tisu. So kita ambil secara rawak. Okay, mula kita ambil daripada air masuk dengan air keluar. Lepas tu kita ambil air rawak. Rawak tu macam mana kita ambil? Pada setiap bucu. Dan yang ambilan yang kelima kita ambil pada bahagian tengah-tengah kolam dengan bantuan teleskopik rod. Okay, kena pasti kaedah mendapatkan pepejal terapung. Pepejal terapung ni yang pakai tali mus tadi. Okay, kita ambil sisa kumbahan, tuang sikit tali mus. Lepas tu dah kita keringkan, tu kita timbang semula. Okay, lepas tu kena pasti kaedah mendapatkan pH dan suhu air kumbahan. Okay, suhu air ni senang lah, sama je pH dengan suhu air ni kita akan dapat kaedah yang sama, cuma peralatan yang berbeza. Okay, pH kita pakai meter, suhu kita akan pakai termometer. Okay, nyatakan had parameter kualiti alam sekitar 1974. So anda kena nanti kena bagi tahu dalam oral tu, buat ujian amali tu, kena bagi tahu apa itu akta kualiti 1974, apa parameter yang diukur. Okey, piawai A apa, piawai B apa, berapa dia punya parameter untuk piawai A dan parameter untuk piawai B, berapa bacaan-bacaan dia. Okey, dan yang ini akan yang ni kamu akan buat dengan Cikgu Saleh nantilah. Okey. Okey, untuk laporan cikgu tak pasti, tapi nanti Cikgu Saleh, laporan orang ni macam mana? Dan ni Hafiz, Ya. semua persoalan yang kau cakap dalam amali ni tadi dah ada dalam nota kan? Dalam nota dah ada dah. Cuma dia orang masuk kembali. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Jadi apa laporannya? So ni laporan diorang kena, sebab kita tak ada buat amali. So macam mana nak buat laporan ni? Laporannya secara teori lah. Laporan secara teori lah. So nanti semua orang Pasal kaedah tu tadi, kaedah sampel apa semua dah ada tadi. Betul. Cuma diorang kena pindahkan dalam bentuk laporan, okey? Okey. So rasanya semua dengar. So apa yang cikgu ajar tadi tu, jadi kaedah pengambilan sampel. Lepas tu kita buat tadi cikgu ajar kaedah kita nak pepejal terapung, bacaan pH. Okey, kamu akan pindahkan masuk ke dalam laporan kamu. Okey, ada objektif. Lepas tu peralatan apa? Tadi kita pakai peralatan timbang digital, kita pakai teleskopik zoom. Okey, Biar buat laporan tu biar sistematik sikit. Pelajar buat, awak dah pelajar diploma, jadi awak kena belajar cara buat laporan.
Yang baik. Ada sistematik susun atur dia macam mana ikut soalan. Ikut kehendak soalan. Awak bukan lagi pelajar tingkatan 3, awak dah maksudnya sudah tingkatan 6. Diploma. Sudah diploma. Jadi awak kena hantar ni bila ni? Tahu Cikgu Saleh, hantar bila yo? Jual ni. Kita hari Jumaat depan. Baik cikgu. Okey. So, laporan ni nanti kamu akan berurusan dengan Cikgu Saleh hantar Jumaat minggu depan. So, asalnya daripada cikgu tak ada apa. So, nanti untuk kelas ni cikgu ada rakaman. So, nanti cikgu akan share rakaman. Kalau ada yang terkeluar termasuk tadi tu, mungkin ada terlepas pandang, kan? So, nanti cikgu akan share rakaman dengan Cikgu Saleh. Cikgu Saleh akan share dengan kamu, termasuklah dengan nota-nota tadi tu. Okay, saya rasa itu saja daripada Ego untuk malam ni. So, cikgu serahkan kepada Cikgu Saleh. Okay, Ego. Okay, terima kasih kepada Encik Hafiz ya. Okay, sama. Jadi sebelum kita nak undur, yang pertama saya ingatkan sekali lagi semua